Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Peletakan jawatan Rafizi hanya lakonan politik, kata Ahmad Solihin. Wah, macam mana pula peletakan jawatan Rafizi ini boleh disebut sebagai hanya satu lakonan politik? Oke, mari kita lihat. Tindakan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli meletakkan jawatannya selepas tewas dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat hanya sekadar lakonan politik untuk melarikan diri daripada kegagalan sendiri, katanya. Ketua Penerangan UMNO bahagian Johor Bahru Ahmad Solihin Abdul Ghani berkata, ramai yang teruja dan memuji langkah tersebut kononnya sebagai simbol prinsip dan integriti. Namun hakikatnya ia adalah taktik mencipta persepsi semata-mata. Rakyat jangan mudah terpedaya. Inilah modus operandi bekas propaganda, utama Pakatan Harapan PH yang cuba mencipta naratif kononnya beliau bermaruah, sedangkan sebenarnya ingin mencuci tangan daripada tanggung jawab yang tidak mampu ditunaikan, katanya lagi. Setelah bertahun menyebar fitnah, menghasut rakyat serta menyerang pemimpin UMNO, Barisan Nasional BN, akhirnya apabila diberi peluang menjadi menteri, Rafizi gagal sepenuhnya, katanya dalam satu kenyataan pada Rabu. Sebelum ini, media melaporkan Rafizi dalam memaklumkan telah menghantar surat peletakan jawatannya daripada Jemaah Menteri kepada Perdana Menteri berkuat kuasa mulai 17 Jun 2025. Beliau akan menghabiskan baki cuti tahunan sehingga 16 Jun 2025. Pada masa sama, baru-baru ini Rafizi yang menyandang jawatan sebagai timbalan Presiden PKR tewas pada pemilihan parti itu apabila kemenangan berpihak kepada Nurul Izzah Anwar. Mengulas lanjut, Ahmad Solihin berkata, tidak ada satupun janji besar yang dikemukakan Rafizi ketika berkempen dapat direalisasikan, termasuk isu berkaitan kos sara hidup, kenaikan gaji dan reformasi ekonomi. Jika benar, beliau berprinsip kenapa tidak meletak jawatan lebih awal, katanya. Perdana Menteri sendiri tidak memecatnya. Ini bukan soal prinsip. Sebaliknya, beliau melarikan diri daripada beban yang tidak mampu dipikulnya, katanya lagi. Ahmad Solihin turut menyentuh pengakuan Rafizi sendiri yang menyatakan beliau tidak selesa dan tidak serasi memegang jawatan sebagai menteri. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan UMNO dan BN supaya tidak mudah terpedaya dengan naratif kononnya. Tindakan Rafizi itu berasaskan prinsip yang mulia. Bukankah itu pengakuan kegagalan yang nyata? Rakyat memberi amanah tetapi beliau menganggapnya sebagai beban. Di mana tanggung jawab terhadap negara, katanya lagi. Rafizi bukan wira, katanya. Sebaliknya simbol kegagalan. Seorang pemimpin yang hanya pandai mencipta persepsi tetapi gagal dalam penyampaian dasar, kata beliau. Akhirnya watak Rafizi hanyalah seorang ahli politik yang petah berbicara tetapi gagal bekerja, kata beliau lagi. Bukan prinsip yang ditinggalkan tetapi tanggung jawab, menurutnya lagi. Wow, di ayat yang terakhir yang dikatakan oleh Solihin, dia kata Rafizi bukan wira, sebaliknya simbol kegagalan seorang pemimpin yang hanya pandai mencipta persepsi tetapi gagal dalam penyampaian dasar. Akhirnya watak Rafizi hanyalah seorang ahli politik yang petah berbicara tetapi gagal bekerja, kata Solihin. Bukan prinsip yang ditinggalkan tetapi tanggung jawab, katanya lagi. Apa pula pendapat Anda tentang ulasan daripada Solihin ini yang mengatakan bahwa sebenarnya peletakan jawatan Rafizi hanya lakonan politik? Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rombakan Kabinet PKR, Selangor tidak terkecuali. Wah, ini betul-betul juga menjadi berita politik yang panas. Adakah benar Menteri Besar Selangor akan digantikan? Susulan keputusan Rafizi Ramli dan Nazmi Nik Ahmad meletak jawatan masing-masing dalam kabinet semalam, kini timbul spekulasi bahwa Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari bakal dilantik ke jawatan persekutuan yang belum diumumkan. Langkah ini boleh disandarkan kepada hujah yang digunakan sendiri oleh Rafizi dan Nik Nazmi
berkenan keperluan susunan kabinet mencerminkan keputusan pemilihan PKR. Walaupun Rafizi tewas dalam pemilihan timbalan presiden dan Nick Nazmi gagal merebut jawatan naib presiden, Amiruddin pula mencatat pencapaian cemerlang memperoleh undi tertinggi dalam kalangan 4 naib presiden yang dipilih. Namun begitu, Amiruddin tidak menunjukkan minat untuk menyertai kabinet persekutuan. Tahun lalu, ketika timbul spekulasi sama, Amiruddin menyatakan hasratnya untuk kekal sebagai Menteri Besar sehingga tamat penggal 2028. Dia menyebut tentang nasihat Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah agar memastikan perpaduan dan kestabilan negeri sebagai sebab utama. Namun jika perancangannya berubah, seorang pengganti perlu dicari untuk mengisi jawatan Menteri Besar. 2 nama berpotensi disebut-sebut calon pilihan Amiruddin dipercayai adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Sepat Burhan Ahmad Shah yang juga merupakan bekas pembantunya. Namun seorang lagi calon yang disebut-sebut ialah Adun Seri Setia Fahmi Ngah yang dipercayai rapat dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Siapa akan tersingkir selepas pilihan raya negeri Selangor pada 2023? Timbul kabar angin bahawa nama Fahmi turut dikemukakan bersama nama Amiruddin kepada Sultan Syarafuddin untuk dipertimbangkan sebagai calon Menteri Besar. Walau bagaimanapun, peluang Fahmi untuk naik mungkin terjejas sekiranya Amiruddin kekal sebagai Menteri Besar. Terdapat jangkaan bahawa Fahmi akan digugurkan daripada jawatan Exco dalam Kabinet Amiruddin. Sekali lagi selaras dengan keputusan pemilihan PKR dijadikan alasan. Walaupun dikatakan rapat dengan Presiden Parti, Fahmi tewas dalam perebutan jawatan timbalan Ketua Cabang PKR Petaling Jaya. Dia juga gagal memperoleh tempat dalam jawatan kuasa kepimpinan pusat. Malaysia Gazette melaporkan bahawa atas nama yang sedang dipertimbangkan untuk menggantikan Fahmi ialah antara nama yang dipertimbangkan untuk menggantikan Fahmi ialah Adun Pelabuhan Kelang, Azmi Zaman Huri, Adun Kota Damansara, Izzuan Kasim dan Adun Lembah Jaya, Syed Ahmad Syed Abdul Rahman, lebih dikenali sebagai Ultimate. Saudara-saudara sekalian, pada pandangan anda semua, apakah Selangor juga akan tidak terkecuali dalam rombakan kabinet PKR itu? Apa nasib Amiruddin Syahri selepas ini? Dan yang lebih besar lagi persoalannya ialah apa nasib kepada Rafizi Ramli dan juga rakan pasukannya? Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Adakah benar KJ macam lagu KRU terhangat di pasaran? Mungkin diterima semula sertai UMNO, kata penganalisis. Wah, ini hebat. Penganalisis menyatakan bahawa KJ macam lagu KRU terhangat di pasaran. Mungkin diterima semula menyertai UMNO. Itu analisis para penganalisis hebat. Jadi, saudara, saya nak tanya kepada anda semua. Apa pendapat anda kalau tiba-tiba Rafizi Ramli, Khairi Jamaluddin dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, 3 figura politik muda, membentuk gagasan jajaran baru, membentuk satu himpunan politik baru? Adakah mereka mampu menjadi penentu semula kepada masa depan politik Malaysia? Bayangkan kalau Khairi Jamaluddin, Rafizi Ramli dan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bergabung dalam satu parti politik, wadah perjuangan yang sama. Bolehkah itu berlaku? Tiada yang mustahil. Tetapi untuk Rafizi ataupun untuk KJ kembali semula bersama dengan UMNO yang dinyatakan oleh penganalisis ini, itu pun tiada yang mustahil. Silap-silap hari bulan boleh menjadi kenyataan. Khairi Jamaluddin sudah lama berehat. Khairi Jamaluddin sudah lama mahu dipikat. Hampir semua parti politik yang ada di Malaysia cuba memikat
Khairi Jamaluddin untuk bersama dengan mereka. Dengan itu dapatlah kita ketahui bahwa Khairi Jamaluddin masih mempunyai pengaruh, masih mempunyai aura tersendiri, masih mempunyai kekuatan luar biasa beliau sendiri. Dengan kata lain, kalau dia berada dalam satu parti, membawa impak yang besar, perubahan yang besar. Tapi mahukah Khairi Jamaluddin bersama dengan Zahid Hadimidi semula? Karena kita pun tahu Khairi Jamaluddin mempunyai sejarah yang hampir sama seperti Rafizi Ramli. Rafizi Ramli kalah dalam pemilihan PKR apabila terpaksa berhadapan lawan dengan anak Anwar Ibrahim yang dikatakan hampir-hampir mustahil untuk menang. Begitu juga dengan Khairi Jamaluddin. Ketika pilihan raya yang lepas, Khairi Jamaluddin ada konflik dengan kepimpinan UMNO, terutamanya Zahid Hamidi. Lalu apa yang jadi? Khairi Jamaluddin diletakkan di kawasan parlimen yang hampir mustahil untuk Khairi Jamaluddin boleh menang. Jadi ceritanya hampir sama dengan Rafizi Ramli. Kedudukannya hampir sama, yaitu hampir mustahil untuk mereka menang. Jadi Syed Saddiq Syed Abdurrahman pula sekarang begitu juga ceritanya, hampir-hampir mustahil untuk menang di mahkamah pula. Sekarang ini kes Syed Saddiq Syed Abdurrahman memang senyap saja sebab sudah ada keputusannya yang diumumkan sebelum ini, yaitu Syed Saddiq didapati bersalah tetapi sedang rayuan. Kalau dia kalah lagi rayuan, nah memang Syed Saddiq akan masuklah penjara dengan hukuman penjara dan sebatan. Masih sempatkah Khairi Jamaluddin, Rafizi Ramli dan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bergabung? Ataukah betullah apa yang berlaku di jangka ini? UMNO dilihat tidak menolak kemungkinan menerima semula bekas ketua pemudanya Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyertai pucuk pimpinan parti berkenan kerana figura itu masih mempunyai aura dan pengaruh kuat dalam kalangan rakyat, kata pensyarah kanan Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang waktu terbaik Perdana Menteri rombak kabinet, kata penganalisis. Peletakan jawatan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli disusuli dengan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad hari ini disifatkan penganalisis sebagai titik perubahan kepada keperluan melakukan rombakan di dalam barisan jemaah Menteri Kerajaan Madani. Okey, sebelum saya cerita tentang itu, izinkan saya mau kongsi tentang satu testimoni kesehatan saya. Saya baru-baru ini didiagnosis mempunyai masalah kolesterol dengan tinggi 280 ke atas. Itu tinggilah, merah sudah. Saya risaulah kan, belah sakit apa macam tu, takutlah juga. Tapi selepas saya diperkenalkan semula dengan satu produk, yaitu produk For Life ini, kamu pernah nampak atau tidak, saya makan, dia murah dan berkesan. Selepas saya makan, saya kini mengalami perubahan kesehatan yang sangat baik. Jadi, saudara-saudara, kalau kamu mahu sehat macam saya, yang ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah, juga kolesterol macam saya, beli ini, hubungi saya di nombor telepon yang tertera 0111-470-1876. Okey, jangan marah. Saya mau kongsi saja dengan kamu. Kalau mau, tidaklah macam tu kan. Okey, telepon saya ataupun hubungi saya di WhatsApp untuk mendapatkan produk yang hebat ni, atau mau tanya tentang benda lain, boleh juga. Okey, kita layan dulu politik ini. Saudara-saudara sekalian, menurut laporan ini, sekarang waktu terbaik Perdana Menteri rombak kabinet. Peletakan jawatan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli disusuli Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad hari ini disifatkan penganalisis sebagai titik perubahan kepada keperluan melakukan rombakan di barisan jemaah Menteri Kerajaan Madani. Penganalisis Politik Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, ia mengambil kira faktor antaranya mungkin terdapat lagi barisan menteri atau timbalan menteri daripada pasukan Rafizi di dalam Parti Keadilan Rakyat yang akan mengambil pendekatan sama. Beliau berkata, faktor lain yang perlu diambil kira termasuk
Kedudukan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang akan tamat penggal selaku senator pada Desember ini. Melihat kepada situasi semasa, mungkin inilah masanya rombakan kabinet berlaku. Rafizi dah letak jawatan diikuti Nik Nazmi katanya. Mungkin ada lagi jawatan, letak jawatan. Jadi, rombongan atau rombakan wajar dilakukan secara menyeluruh bagi memastikan adanya pasukan yang betul-betul bersama Perdana Menteri memimpin negara dalam baki penggal ini. Rombakan kabinet penting bukan sahaja untuk mengisi kekosongan ditinggalkan penyandang, sebaliknya memastikan kestabilan kerajaan selain mengekalkan keyakinan dan kepercayaan rakyat kepada mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Mengulas lanjut, Siva Murugan berkata, rombakan kabinet sekiranya dilakukan wajar, merujuk kepada petunjuk prestasi utama yang telah diletakkan kepada semua barisan menteri maupun timbalan menteri sebelum ini. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA, Kedah, Dr. Zimin Zakaria pula mencadangkan supaya kerajaan membawa masuk lebih ramai golongan teknokrat sekiranya melaksanakan rombongan barisan jemaah menteri. Kerana keputusan Rafizi tidak sihat, ia satu emosi politik tidak sihat. Mungkin keputusan itu kerana integriti atau kesetiaan pada parti, namun waktunya tidak tepat di saat kita berhadapan dengan perang dagang. Jadi boleh fikirkan golongan teknokrat dengan jadikan kualiti dan prestasi itu keutamaan. Bagi penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, peletakan jawatan menteri yang berlaku ketika ini selaras dengan amalan demokrasi di Malaysia dan berkata ia tidak akan menggugat keutuhan kerajaan madani. Perkara biasa dalam demokrasi, katanya, bila individu berjawatan tidak dapat mandat daripada parti, selaras dengan itu mereka letak jawatan. Ada kemungkinan beberapa perancangan peringkat kementerian itu akan terjejas, tapi keseluruhannya tiada impak besar kepada polisi kerajaan, katanya lagi. Pada masa sama, Pensara Pusat Fakulti Perdana Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan itu menzahirkan keyakinan terhadap kebijaksanaan Anwar yang disifatkan beliau sebagai mempunyai pelan kontingensi tersendiri dalam menguruskan peletakan jawatan barisan jemaah menterinya. Beliau berkata Perdana Menteri juga memiliki kelebihan kerana kerajaan pimpinannya ketika ini didukung oleh jemaah menteri yang efisien selain mempunyai majoriti kukuh di Parlimen. Senada dengan Mazlan, ialah penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya, Datuk Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi, yang berkata kompetensi dan pengalaman penjawat awam di kementerian berkaitan akan berupaya memastikan tiada gangguan terhadap pelaksanaan dasar yang telah dirancang sebelum ini. Seterusnya, pemilihan pengganti pula semestinya akan mencerminkan komitmen kerajaan madani terhadap prinsip meritokrasi dan keterangkuman serta memastikan kesinambungan agenda reformasi negara, katanya. Kesemua penganalisis juga senada bahawa individu yang akan memikul tanggungjawab selaku pengganti menteri-menteri berkenan perlu memiliki keberanian, mempunyai sikap kebertanggungjawabaan dan berupaya meneruskan kesinambungan, seterusnya menambah baik dasar-dasar terdahulu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata Perikatan Nasional dengan fitnah tidak pernah lekang, tidak pernah berpisah. Wah, benarkah spekulasi dan tuduhan itu, dakwaan itu? Hari ini satu berita mengatakan tak habis-habis memfitnah. See you in court YB Mas, kata Ashraf Wajdi Dusuki, merujuk kepada seorang ahli parlimen, iaitu ahli parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Emeryati Samsudin, kerana memfitnah. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, akan memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Emeryati Samsudin, kerana memfitnah. Beliau berkata wakil rakyat pembangkang itu telah menuduhnya menghabiskan duit MARA melalui siri lawatan mengejutnya, memotong program hafazan dan menghentikan pembiayaan pelajar
dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Tak habis-habis seorang pembangkang dari Melaka buat pelbagai fitnah, kata beliau. Kononnya saya habiskan duit marah sebab terja, tebuk hafazan, dan marah dah tak biaya pelajar TVET. Kata Ashraf Wajdi, beliau kata, insya-Allah Barisan Peguam Mara akan mulakan prosiding saman kepada beliau. Katanya dalam satu hantaran di Facebook. Ashraf berkata beliau tiada masalah jika pembangkang mahu mengkritiknya. Namun jika melampaui batas sehingga memfitnah, beliau tidak mempunyai pilihan lain selain memfailkan saman fitnah. Mula-mula saya ingat malas nak layan, kata beliau. Tapi sudah melampau dengan pelbagai fitnah yang dilemparkan. Jadi, kata Ashraf, see you in court, YB Mas. Saya tiada masalah untuk mengkritik. Saya, kata Ashraf, contohnya tidak wajar seorang pengerusi yang bukan eksekutif terjah ke institusi pendidikan MARA seperti MRSM, IKM, KKTM tanpa memaklumkan kepada pihak pengurusan, kerana akan menyusahkan mereka. Tapi kalau sudah sehingga melemparkan fitnah dengan niat untuk memburukkan institusi Melayu Bumiputra ini, saya tiada pilihan melainkan untuk menyaman fitnah, ujarnya lagi. Saudara, apa pula komen balas daripada Mas Emeryati Samsudin berkaitan isu itu? Akhirnya, Mas Emeryati Samsudin tampil bersuara berkaitan dengan itu. Dia jadi takut atau tidak? Mas Emeryati persoalan langkah Ashraf Wajdi guna Peguam Mara. Inilah pula yang dia jawab. Dia tak jawab tentang serangan fitnah itu, tetapi dia pula mempersoalkan lagi kenapa guna Peguam Mara. Macam-macam lah kan. Ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Emeryati Samsudin menyatakan rasa kesal kerana mendakwa pengerusi Majlis Amanah Rakyat Ashraf Wajdi Dusuki menggunakan peguam agensi itu untuk mengemukakan saman peribadi. Menegaskan tidak gentar dengan ugutan saman Ashraf Wajdi itu, Mas Emeryati berkata peguam lantikan Mara sepatutnya bertanggungjawab membela institusi dan hak serta kebajikan pelajar agensi berkenan saja. Ini bukan soal ego politik, ini soal nasib anak bangsa. Janganlah digunakan duit rakyat untuk tutup suara rakyat pula, katanya. Saya tidak akan sesekali gentar dengan ugutan saman seperti ini. Saya akan terus bersuara demi anak-anak Bumi Putra, demi pelajar TVET, demi rakyat Malaysia dan negara tercinta, katanya dalam kenyataan media semalam. Ada netizen kata, Mas jangan pula tiba-tiba kau mohon maaf pula, kata mereka. Mas Emeryati yang juga ketua wanita PN menambah, dia menyerahkan isu berkenaan kepada proses undang-undang dan bersedia berdepan dengan ahli politik berkenaan di mana-mana medan termasuk di mahkamah. Katanya, dia berbuat demikian demi Malaysia yang beliau cintai. Terdahulu, Ashraf Wajdi dalam satu hantaran di Facebook mendakwa Mas Emeryati memfitnahnya, menghabiskan duit mara dan tidak membiayai pelajar aliran TVET. Justru Ashraf Wajdi berkata Barisan Peguam Mara akan memulakan prosiding saman ke atas Mas Emeryati. Mula-mula saya ingat malas nak layan, tapi sudah melampau, kata Ashraf lagi. Bangkitkan isu belanja jelajah. Ini adalah sebagian daripada mesej-mesej dan aduan-aduan yang dikemukakan oleh rakyat kepada saya, terutama ibu bapa serta para pelajar, kata mereka. Jadi saudara, apakah pula pendapat anda tentang isu ini? Bagi kita harap prosesnya dibuat betul-betul di mahkamah supaya yang salah dapat dihukum, yang betul dapat kebenaran. Dan lebih penting, jangan pergi layan orang yang mohon maaf lagi. Sekian, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pertama sekali, Kabinet Anwar makin panas. Spekulasinya makin panas. Ada yang menjangkakan Nurul Izzah akan jadi Menteri Besar Selangor, tidak akan jadi menteri. Wah, itu memang paling hebat lah kan. Tapi untuk menjadikan Nurul Izzah sebagai Menteri Besar Selangor, Nurul Izzah perlu bertanding dan mempunyai kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Menggantikan Amiruddin Syari. Bolehkah itu berlaku? Kedua,
Bagi menjadikan Nurul Izzah sebagai menteri pun perlu juga sebuah kerusi. Nurul Izzah juga perlu kerusi. Sebab kalau dia tidak ahli parlimen, dia tidak boleh dilantik sebagai menteri. Jadi, mana satu yang akan lebih penting? Dalam pada itu, spekulasi kabinet baru Anwar makin panas dan macam-macam yang dicadangkan. Ikuti terus ulasan ini sebab semuanya menarik. Semua mata kini tertumpu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR susulan peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi. Kesan politik daripada pemilihan PKR pada Sabtu lalu mencetuskan spekulasi mengenai siapa lagi yang mungkin mengundurkan diri dan siapa pula bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Walaupun Nurul Izzah Anwar menang jawatan timbalan Presiden PKR, namun pada 9 Mei ini dia menjelaskan tidak berminat menyertai kabinet. Jadi bila Nurul Izzah menyatakan dia tidak berminat untuk menyertai kabinet, ada banyak kebaikannya. Pertama, Nurul Izzah boleh menumpahkan segala keringat dan tenaganya untuk membangun PKR daripada bawah dan tidak perlu sibuk-sibuk berada di atas. Kedua, Nurul Izzah juga tidak perlu menjadi ahli parlimen. Jadi, itu sebabnya ada yang menjangka Nurul Izzah mungkin akan jadi Menteri Besar Selangor atau Menteri Besar Negeri Sembilan. Karena ada yang menjangka Negeri Sembilan sebab Negeri Sembilan Menteri Besarnya adalah daripada Kem Rafizi Ramli. Jadi adakah Ketua Menteri Besar Negeri Sembilan akan letak jawatan lalu mengosongkan jawatan Menteri Besar itu dan akan diisi pula oleh Nurul Izzah. Tapi Nurul Izzah perlu menang dalam pilihan raya. Kalau tidak, dia tidak boleh menjadi Menteri Besar. Bagi 4 naib Presiden PKR, terdapat banyak spekulasi. Sama ada R. Ramanan yang kini merupakan timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan naik pangkat ke jawatan Menteri. Ramanan satu-satunya muka baru dalam senarai naib Presiden PKR. Manakala 3 lagi penyandang memegang jawatan itu sejak dari penggal sebelumnya. Ramanan sebelum ini ialah bendahari MIC. Kenaikan mendadak Ramanan dalam kepimpinan PKR dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ini pernah dikritik oleh Rafizi yang berpendapat ahli baru sepatutnya bermula dari bawah. Namun begitu Ramanan memperoleh jumlah kedua tertinggi dalam kalangan 4 naib presiden selepas Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Bagi Amiruddin, perkembangan terbaru menghidupkan semula spekulasi sejak tahun lalu bahawa dia mungkin dipindahkan ke jawatan persekutuan. Mengikut logik, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul disebut bakal menggantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar sambil dia sendiri merancang langkah seterusnya menjelang tamat tempoh pelantikannya sebagai senator pada Disember 2025. Zafrul akan kehilangan jawatan kabinet apabila tempoh perkhidmatannya sebagai ahli Dewan Negara tamat dan tidak boleh dilantik semula kerana telah mencapai had penggal. Namun perlu diingat, Amiruddin pernah menyatakan pada tahun lalu dia akan kekal sebagai Menteri Besar hingga tamat penggal 2028 berdasarkan nasihat Sultan Selangor bagi menjamin perpaduan dan kestabilan. Pada masa sama, Zafrul kekal sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO walaupun pernah didekati oleh PKR berkenan kemungkinan menyertai parti itu. Dia juga menafikan spekulasi tentang pelantikannya sebagai Menteri Besar Selangor tahun lalu. Tambahan pula Zafrul kini bukan adun Selangor. Ini bermakna untuk layak menjadi Menteri Besar, dia perlu terlebih dahulu memenangi pilihan raya kecil di negeri itu. 2 lagi naib Presiden PKR, Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang. Antara pemenang yang tersingkir dalam pemilihan ter-PKR termasuk Ketua Pemuda PKR yang baru, Kamil Munim yang juga setiausaha politik Anwar sebagai Menteri Keuangan. Kamil memegang jawatan itu tanpa bertanding. Penyandang dahulu Adam Halim yang kini timbalan Menteri Belia dan Sukan pula bertanding dan menang bagi jawatan dalam Majlis Pimpinan Pusat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail tidak memegang sebarang jawatan dalam parti meskipun memegang portfolio kabinet yang penting. Dia sebelum ini pernah mempertimbangkan untuk bertanding jawatan timbalan presiden tetapi akhirnya
mengundur diri bagi memberi laluan kepada Nurul Izzah. Timbalan Menteri Perpaduan Negara K. Sarawasti pula tewas dalam usahanya untuk menjadi anggota ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR dan Ketua Cabang Bukit Bintang. Sebelum ini, naib Presiden lantikan PKR tetapi tidak menawarkan diri untuk bertanding semula jawatan itu. Terdahulu hari ini, kedua-dua Rafizi dan Nik Nazmi mengumumkan telah menyerahkan surat peletakan jawatan masing-masing. Rafizi yang sebelum ini menyatakan akan berundur ke bangku belakang sekiranya tewas. Berkata, dia tidak lagi mempunyai mandat parti untuk menerjemahkan agenda ke dalam program kerajaan. Nik Nazmi pula tidak pernah menyuarakan hasrat sama, tetapi menyatakan kegagalannya mempertahankan jawatan sebagai faktor utama keputusan tersebut. Kedua-dua menteri itu akan menggunakan baki cuti tahunan sehingga hari terakhir mereka di pejabat pada 17 Jun dan 4 Julai. Banyaklah komen daripada netizen berkait isu ini. Uday B kata, turun naik dalam politik ini adalah perkara biasa dalam sistem demokrasi. Senario begitu akan menambah pengalaman dan kematangan ahli-ahli politik tersebut. Ahli politik yang tidak pernah mengharungi sebarang tribulasi tidak akan menjadi pemimpin yang baik dan berkesan. Cumanya jangan pernah merajuk dan melompat ke ladang yang hijau dan subur. Orang ramai akan melabelkannya sebagai oportunis. Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah melalui liku-liku yang sukar, tetapi akhirnya diterima juga sebagai negarawan. Datuk Seri Rafizi Ramli akan bangkit kembali apabila tiba masanya. Akhirnya kita kena percaya dengan keadaan dan qadar Allah, kata beliau. Kotaro Minami kata, peletakan jawatan oleh Rafizi mungkin tidak mendatangkan sebarang kesan kepada rakyat. Malahan, ramai yang boleh terima disebabkan kegagalan beliau berfungsi dengan baik sebagai Menteri Ekonomi. Namun, lain pula Nik Nazmi, beliau agak berkesan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Alam Sekitar dan tekun melawat tempat-tempat yang bermasalah, kata Kotaro Minami. Apalah pendapat anda semua untuk isu spekulasi kabinet baru Anwar? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini hebat. Zahid akhirnya bersuara berkait dengan peletakan jawatan pengunduran Rafizi daripada jemaah menteri. Apa reaksi Zahid Hamidi? Agak-agak dia tolak atau dia terima peletakan jawatan itu. Kan kita tahu Zahid Hamidi ialah timbalan Perdana Menteri. Dalam memilih calon ataupun memilih kabinet baharu kalau ada rombakan, pastilah timbalan Perdana Menteri akan memainkan peranan yang besar juga. Karena beliau ialah orang kedua memimpin negara ini selain Anwar Ibrahim dan seorang lagi timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak. Saudara, apa agak-agaknya implikasi peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi ini terhadap Barisan Nasional? Adakah dengan pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi ini memberikan tonik baru kepada UMNO, Barisan Nasional, untuk menjadi dominan semula dalam dunia politik Malaysia? Adakah komen Zahid Hamidi yang dia lontarkan ini ada kaitan dengan kegembiraan atau ada kaitan dengan apa yang dikatakan mahu jadi dominasi politik Malaysia itu? Sebab kita pun tahu, ketika Rafizi Ramli mengambil cuti pada tahun 2021, cuti panjangnya itu, Pakatan Harapan pada waktu itu seakan-akan hilang arah dan tujuan. Mati dan tidak kemana-mana. Lesu, kempennya lesu, menjawab tohmahan daripada musuh politik jadi lesu, hampir semuanya jadi lesu. Kamu masih ingat lagi ketika berlakunya langkah Sheraton? Apa yang berlaku? Lesu semuanya. Sebab tiada Rafizi Ramli sebagai tentera. Tapi selepas kehadiran Rafizi, akhirnya Pakatan Harapan bangkit semula menjadi aktif dan proaktif, dinamik, progresif. Jadi, adakah dengan pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi ini memberikan sinar baru kepada UMNO? Karena kata Zahid Hamidi, pengunduran Rafizi, Nik Nazmi tindakan berprinsip. Maknanya,
Zahid Hamidi sedang menunjukkan secara tersiratnya dia menyokong akan pengunduran Rafizi sebagai Menteri Ekonomi. Timbalan Perdana Menteri berkata keputusan dibuat Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad itu perlu dihormati. Wah, Anwar Ibrahim belum lagi bagi komen dia terima atau tidak peletakan jawatan itu, karena kata Anwar Ibrahim pemakluman akan diberikan menyusul selepas mereka bercuti. Zahid Hamidi sudah bersuara. Dia kata perlu dihormati keputusan itu. Maksudnya dia terimalah kan. Keputusan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli serta Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad meletak jawatan daripada jemaah menteri adalah satu tindakan berprinsip dan perlu dihormati. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berkata Rafizi dan Nik Nazmi telah memberi sumbangan yang berkesan serta mendukung semua keputusan kerajaan. Kata Zahid, mereka berprinsip, itulah janji mereka untuk letak jawatan sekiranya tewas dalam pemilihan PKR dan kita menghormati pendirian itu, katanya lagi. Biarpun kita tidak campur dalam urusan dalaman parti, namun bagi pihak rakan-rakan dalam kabinet, saya merasakan bahwa selama ini mereka telah menyumbang dengan cukup berkesan dan mereka secara kolektif mendukung semua keputusan yang telah ditetapkan jemaah menteri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan rakaman konsert Desaku Mendunia. Zahid juga berkata Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempunyai kuasa mutlak untuk melantik pengganti daripada Parti Keadilan bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Pemimpin datang dan pergi, begitu juga menteri. Perdana Menteri akan memilih orang yang terbaik daripada parti berkenaan untuk berada dalam jemaah menteri, katanya. Terdahulu, Rafizi dan Nik Nazmi mengumumkan peletakan jawatan. Rafizi gagal mempertahankan jawatannya sebagai timbalan Presiden PKR selepas tewas kepada Nurul Izzah. Pejabat Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan Anwar telah menerima permohonan cuti dan pengunduran sebagai anggota jemaah menteri daripada Rafizi dan Nik Nazmi. Menurut PMO, Perdana Menteri bersetuju meluluskan permohonan cuti kedua-duanya dan sebarang keputusan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Sekian dulu, kita jumpa lagi.